dan salam sejahtera kepada Sir Nabil dan kawan-kawan saya. Pada kali ini, saya Muhammad Wan Nazri bin Asdar, BA 17110407, ditemani oleh kawan saya Anis Suraya binti Muhammad Zaid, BA 17110626, akan membentangkan soalan 4, yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran buruh dan bagaimana ianya memberi kesan kepada upah dan papasan pekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Anis Suraya binti Muhammad Zaid. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai bab pengenalan, iaitu apa pengetakrifan pasaran buruh. Pasaran buruh merujuk kepada bekalan dan permintaan untuk tenaga kerja di mana para pekerja memberikan bekalan dan majikan permintaan, dan ianya adalah komponen utama dari mana-mana ekonomi dan terikat dengan pasaran modal, barangan dan perkhidmatan. Pendekatan ekonomi dalam pasaran buruh menekankan peranan upah sebagai faktor penentu penawar dan permintaan terhadap buruh. Upah. Seksyen 2 Akta Kerja 1955, Akta 2265 telah mendefinisikan maksud gaji, di mana secara dasarnya ianya bermaksud upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai yang perlu dibayar kepada pekerja bagi kerja yang dilakukan berkenaan dengan kontrak perkhidmatan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Eventually 2001 mentakrifkan pampasan sebagai segala bentuk ganjaran dan faedah keuangan dan juga perkhidmatan yang jelas yang diterima oleh pekerja sebagai sebahagian daripada hubungan kerja. Dari sudut bahasa pula, pampasan bererti ganjaran, pembayaran atau saraan menurut Cross 1955, Milkovic and Newman 2005, Rajkumar 1996 dan Rosenberg 1983. Dari perspektif organisasi, pampasan merupakan salah satu fungsi pengurusan sumber manusia yang kritikal kerana ia melibatkan perancangan, pengandalian, kepimpinan dan pengawalan pelbagai bentuk ganjaran yang diberi kepada para pekerja yang menyempurnakan tugas atau perkhidmatan menurut Antonin Perway and Kamchar 1996 dan juga Andersons 2000, Lewison dan Newmans 2005 dan Welcome dan Fay 1988. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran buruh iaitu ada 4. Pertama, geografi, industri, pendidikan dan juga pekerjaan. Dalam industri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi industri itu berlaku, iaitu pertama, daya pengeluaran, keajalan permintaan dan penawaran, keajalan pendapatan antara sektor, mobiliti antara sektor dan keluaran antara sektor. Manakala dalam pekerjaan pula terdapat 2 faktor kecil yang mempengaruhi pekerjaan berlaku dalam pasaran buruh. Pertama, jumlah jam bekerja, meliputi jumlah keluaran dan kerja lebih masa. Manakala sifat pekerjaan pula meliputi sifat pekerjaan yang lebih selamat, mudah dan tidak bahaya dan sukar, serta kebolehan fizikal dan mental yang baik. Seterusnya, faktor pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pasaran buruh. Tahap pendidikan latihan kemahiran dan
iktisas mempengaruhi penerimaan upah dan permintaan pasaran buruh oleh majikan. Tahap pendidikan yang tinggi cenderung untuk hidup dalam pendapatan isi rumah yang tinggi kerana taraf pendidikan memberi kesan langsung ke atas pendapatan per kapita. Bagi faktor seterusnya iaitu geografi. Geografi dikatakan mempengaruhi faktor pasaran buruh kerana jumlah pasaran buruh di luar bandar adalah kurang dan menerima upah yang tetap, dan kurangnya pembangunan mengakibatkan imigrasi berlaku di bandar. Urbanisasi juga berlaku untuk membaiki taraf hidup para pekerja. Ini adalah graf di mana kita dapat lihat pekerja mahir lebih terdorong ataupun lebih banyak diterima bekerja daripada pekerja yang kurang mahir dan separa mahir, di mana kita dapat pekerja yang mahir mempunyai pendidikan yang tinggi, separa mahir pula hanya mendapat pendidikan vocational ataupun kemahiran, dan tidak mahir langsung tidak mendapat pendidikan, iaitu di bawah tahap pendidikan PMR. Ini adalah statistik tenaga buruh. Keseimbangan pasaran buruh berlaku di mana keadaan apabila buruh yang diminta sama dengan jumlah buruh yang ditawarkan pada tingkat kadar upah tertentu. Ketidakseimbangan pasaran buruh pula berlaku disebabkan oleh lebihan permintaan atau lebihan penawaran dalam pasaran buruh. Lebihan permintaan berlaku apabila kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu, dan harga cenderung untuk meningkat, dan berlakunya kuantiti diminta menurun dan kuantiti ditawarkan akan meningkat, maka kelok kuantiti diminta akan beralih ke kanan dan berlakunya kekurangan penawaran. Kekurangan penawaran berlaku disebabkan oleh lebihan permintaan, dan kelok akan beralih ke kiri bagi kelok penawaran. Manakala bagi lebihan penawaran pula berlaku apabila kuantiti ditawarkan melebihi kuantiti diminta pada suatu tingkat harga tertentu dan harga cenderung untuk jatuh, dan kuantiti ditawarkan cenderung untuk jatuh manakala kuantiti diminta cenderung untuk meningkat. Kelok permintaan penawaran beralih ke kanan dan berlakunya kekurangan permintaan. Kekurangan permintaan berlaku disebabkan oleh kuantiti ditawarkan kurang daripada kuantiti diminta pada suatu tingkat harga tertentu, dan berlakunya lebihan permintaan. Rajah di atas menunjukkan rajah penyelarasan pasaran terhadap pertambahan permintaan buruh. Keseimbangan pasaran asal tercapai pada titik A apabila kelok D1 bersamaan dengan S pada suatu tingkat kadar upah dan guna tenaga keseimbangan iaitu UO dan BO. Pertambahan permintaan buruh menyebabkan kelok permintaan beralih ke kanan dari D1 ke D2. Pada kadar upah UO, guna tenaga ditawarkan ialah BO, manakala guna tenaga diminta ialah B2. Oleh itu, berlaku lebihan permintaan sebesar BO B2. Lebihan permintaan menyebabkan kadar upah cenderung untuk naik. Kenaikan kadar upah menyebabkan guna tenaga diminta berkurang manakala guna tenaga ditawarkan bertambah. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan pada titik A. Oleh itu, keseimbangan baharu tercapai pada titik C apabila kelok D2 bersamaan dengan S pada tingkat kadar upah dan guna
tenaga keseimbangan iaitu U1 dan B1. Kesannya, kadar upah dan guna tenaga pasaran naik dari UO ke U1 dan BO ke B1. Okey, berbalik pula rajah kedua itu rajah penjelasan terhadap pertambahan penawaran buruh. Keseimbangan pasaran asal tercapai pada titik A apabila kelok D bersamaan dengan S pada tingkat kadar upah dan guna tenaga keseimbangan iaitu U, O dan BO. Pertambahan penawaran buruh menyebabkan kelok penawaran beralih ke kanan dari S ke S1. Pada kadar upah UO, guna tenaga diminta ialah BO, manakala guna tenaga ditawarkan ialah B2. Oleh itu, berlaku lebihan penawaran sebesar BO B2. Lebihan penawaran menyebabkan kadar upah cenderung untuk jatuh. Penurunan kadar upah menyebabkan guna tenaga diminta bertambah, manakala guna tenaga ditawarkan berkurangan. Proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan pada titik A. Oleh itu, keseimbangan baharu tercapai pada titik C apabila kelok D bersamaan dengan S1 pada tingkat kadar upah dan guna tenaga keseimbangan iaitu U1 dan B1. Kesannya, kadar upah turun dari UO ke U1 dan guna tenaga pasaran meningkat dari BO ke B1. Untuk bahagian saya pula, saya akan menerangkan berkaitan faktor yang memberi kesan kepada upah dan papasan. Yang pertama adalah melalui pendidikan, di mana wanita dan lelaki diberi peluang pendidikan formal yang sama, tetapi wanita memperolehi pengalaman kerja yang rendah kerana mereka memiliki tempoh kerja dalam pasaran buruh yang berkurangan daripada pekerja lelaki, menurut Joseph 1983. Oleh hal yang demikian, pekerja wanita memperoleh gaji yang lebih rendah, modal manusia yang berkurangan dari segi pengalaman kerja, kerana mereka mempunyai tempoh kerja yang berkurangan daripada lelaki. Kerana itu, kualiti tenaga kerja yang dibekalkan adalah berbeza disebabkan corak taburan pasaran buruh yang berbeza. Seterusnya, melalui faktor geografi. Menurut Yusuf dan Azimah 2010, lokasi dipengaruhi oleh tenaga mahir, berpandukan kategori menggalakkan dan sangat menggalakkan. Sehubungan itu, peratusan ini juga dapat menunjukkan bahawa buruh mahir merupakan input tenaga manusia yang penting dalam industri. Namun begitu, dorongan pengambilan tenaga kerja tidak mahir adalah disebabkan firma mengambil langkah untuk mengurangkan kos pengeluaran mereka berasaskan bayaran upah yang rendah. Sebagai contoh, pekerjaan offshore yang bekerja di laut sebagai impalan minyak mendapat upah yang tinggi disebabkan faktor kedudukan geografi mereka berada di tengah laut. Faktor fungsional iaitu tugas dalam teori model manusia ada menjelaskan pengasingan diandaikan berlaku disebabkan oleh perbezaan latar belakang pendidikan, kemahiran dan latihan antara pekerja lelaki dan wanita. Hal ini demikian kerana perbezaan latar belakang menyebabkan berlakunya perbezaan daya pengeluaran di antara kedua-dua jantina sehingga mewujudkan perbezaan pendapatan. Malahan, wanita dianggap sebagai pekerja yang berkualiti rendah kerana latar belakang latihan dan pendidikan mereka yang kurang berbanding dengan kaum lelaki. Dalam kajian Nur Syakilah 2015. Faktor yang terakhir adalah faktor industri. Kajian di peringkat mikro mendapati bahawa ramai kaum wanita
berada dalam kategori pekerjaan bergaji rendah dan melakukan pekerjaan yang tidak mahir seperti pekerjaan perkeranian dan perkhidmatan. Keadaan yang berlaku ini jelas dihuraikan dalam teori pasaran buruh dual yang diperkenalkan oleh Baron dan Norris pada tahun 1976. Menurut teori ini, pekerja wanita selalu berada dalam sektor sekunder yang memberikan gaji yang rendah, tertumpu dalam pekerjaan tidak mahir dan akan diberhentikan dahulu daripada pekerja lelaki. Kaum wanita lebih suka melakukan pekerjaan yang mana mereka boleh memohon untuk berhenti kerja pada bila-bila masa. Sebagai contoh, mereka memilih pekerjaan seperti jurutaib dan pembantu rumah. Pekerja lelaki pula tertumpu dalam sektor prima, iaitu memilih pekerjaan yang memerlukan kemahiran, bergaji tinggi dan berpeluang untuk maju dalam kerjaya seperti arkitek, jurutera, jurukur, pengurus dan penyelia ladang. Menurut kajian Nur Rahmah 2009. Namun begitu, pada zaman moden sekarang tidak dapat disangka lagi bahawa wanita juga turut terjerumus dalam pekerjaan profesional, di mana kita dapat lihat lebih 40% wanita sekarang sedang berada dalam pekerjaan profesionalism. Kesimpulannya, dapat kita lihat bahawa faktor-faktor yang dibincangkan tadi adalah berkait rapat dengan upah dan pasaran buruh, di mana kita dapat lihat sebagai contoh, pendidikan memainkan peranan terhadap sesuatu upah tersebut. Apabila individu tersebut mempunyai taraf pendidikan yang tinggi, maka kadar upah yang diterima oleh individu tersebut akan lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang kurang mahir. Dapat disimpulkan bahawa empat faktor tersebut mempengaruhi kadar upah pasaran buruh yang diterima oleh seseorang pekerja. Sekian, terima kasih.